Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam program Ikhlas STPM. Pada hari ini saya akan mengajar pengajian AM semester 3 bahagian B, fokus kepada analisis charter pie. Pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian, nama saya Cikgu Azni binti Mahmud, guru pengajian AM dari SMK Long Yunus Bachok. Seterusnya, Cikgu akan membincangkan 3 objektif pengajaran pada hari ini, iaitu yang pertama, di akhir pengajaran cikgu mengharapkan agar pelajar-pelajar dapat menganalisis data dan fakta. Yang kedua, cikgu mengharapkan agar pelajar membuat perhitungan dan penaklukan. Dan yang ketiga, cikgu mengharapkan agar pelajar dapat mentafsir teks bukan linear kepada linear berasaskan fokus karangan. Seterusnya, cikgu akan membincangkan bentuk-bentuk soalan alih bentuk komunikasi iaitu ABK, teks bukan linear kepada linear. Terdapat 3 bentuk penyoalan yang selalu disoal dalam soalan berbentuk alih bentuk komunikasi, iaitu yang pertama soalan berbentuk umum. Bagi soalan yang berbentuk umum, calon perlu menganalisa bahan yang diberikan sama ada perlu menjawab secara perubahan atau perbandingan. Dan seandainya soalan itu memerlukan analisa secara perubahan, maka calon perlu menjawab secara perubahan. Manakala seandainya soalan yang dikemukakan memerlukan calon membuat perbandingan, maka idea yang perlu calon nyatakan adalah secara perbandingan. Ada pula kadang-kadang soalan memerlukan idea secara gabungan antara perubahan dan perbandingan. Bagi bentuk soalan yang kedua ialah soalan berbentuk perubahan, maka calon hanya perlu menganalisa data dan mengolah data dalam bentuk perubahan sahaja. Sama ada perubahan secara meningkat, menurun atau tidak konsisten. Bagi bentuk soalan yang berbentuk perbandingan, calon perlu membuat perbandingan data antara soalan-soalan yang diberikan dan membincangkan idea berkaitan dengan perbandingan, di mana terdapat 2 kaedah perbandingan, iaitu perbandingan antara data paling tinggi dan data paling rendah, ataupun perbandingan secara mendatar ataupun secara menegak. Terdapat beberapa jenis teks bukan linear yang selalu diajukan dalam soalan STPM semester 3. Yang pertama adalah soalan berbentuk jadual. Yang kedua ialah soalan yang berbentuk graf, dan soalan yang paling popular keluar ialah soalan berbentuk graf bar. Manakala jenis teks bukan linear yang ketiga ialah soalan berbentuk charter pie yang selalu dikeluarkan dari soalan. Seterusnya, cikgu akan bincangkan juga skema pemarkahan yang perlu dipenuhi dalam setiap jawapan pelajar untuk bahagian B. Untuk idea, calon dikehendaki menyatakan 4 idea, di mana satu idea membawa 1 markah dan markah keseluruhan untuk idea ialah 4 markah. Untuk huraian, calon akan mendapat 2 markah penuh huraian bagi setiap satu idea. Sekiranya calon mampu mengemukakan jawapan dengan 4 idea yang lengkap, maka huraian adalah 8 markah penuh. Seterusnya ialah markah bahasa. Dan setiap jawapan, calon perlu menggunakan bahasa yang baik semasa menghuraikan jawapan. Maka calon secara automatik akan diberikan markah bahasa sebanyak 1 markah. Seterusnya ialah rumusan, di mana jawapan calon perlu mengandungi pengenalan, idea dan rumusan. Calon perlu membuat rumusan pada akhir jawapan, di mana markah rumusan adalah 2 markah, iaitu rumusan yang jitu akan mendapat markah penuh 2, manakala rumusan yang tidak jitu hanya akan mendapat 1 markah. Keseluruhan jumlah markah bagi analisa bahagian B ialah 15 markah. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan macam mana ayat yang digunakan dalam soalan yang selalu dikeluarkan. Kita fokus soalan berbentuk umum, di mana kata tugas soalan yang selalunya ada pada soalan ialah ada 4 jenis kata tugas. Kata tugas yang pertama ialah huraikan keadaan ekonomi. Huraikan bermaksud umum. Jadi calon perlu menganalisa dalam soalan sama ada soalan memerlukan calon memberikan idea secara perubahan atau secara perbandingan. Kata tugas yang kedua ialah jelaskan. Jelaskan keadaan sesuatu perkara.
Jelaskan juga membawa maksud umum. Jadi calon perlu membuat analisa sama ada idea secara perubahan atau perbandingan yang sesuai dengan soalan yang dikemukakan. Arahan soalan yang ketiga ialah tafsirkan. Tafsirkan juga berbentuk umum, di mana calon perlu mentafsirkan data ataupun bahan yang diberikan sama ada perlu menjawab secara perubahan atau perbandingan. Maka calon perlu membuat penilaian mana bahagian yang sesuai untuk dibuat perbandingan dan mana bahagian data yang perlu diuraikan secara perubahan. Kata tugas soalan yang keempat ialah buat analisa. Maksudnya calon perlu membuat analisa atau analisis statistik yang diberikan sama ada secara jadual atau secara graf bar ataupun secara carta pie, sama ada perlu menjawab secara perubahan atau perbandingan atau menggunakan kedua-dua teknik menjawab soalan yang dikemukakan. Seterusnya pelajar-pelajar sekalian, cikgu bawakan hari ini soalan yang kita akan kupas bersama-sama, iaitu carta pie. Kita tengok kepada soalan yang diberikan. Carta pie di bawah menunjukkan kemasukan pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010. Soalannya, tafsirkan kewujudan keadaan sedemikian. Tugasan soalan berada di akhir soalan, di mana soalan meminta agar calon mentafsirkan kewujudan keadaan sedemikian, di mana calon perlu mentafsirkan tentang kemasukan pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia. Jadi calon perlu menganalisa carta pie yang diberikan. Untuk menjawab soalan carta pie, calon perlu menukar terlebih dahulu carta pie kepada bentuk jadual dan kemudiannya calon boleh membuat analisa kehendak soalan. Seterusnya, daripada carta pie tadi cikgu sudah tukarkan kepada bentuk jadual, maka beginilah keadaan carta pie tadi apabila sudah ditukar kepada jadual. Calon perlu menukar bentuk nilai peratus kepada nilai mutlak untuk dibuat analisa. Sama-sama kita bincangkan soalan tadi. Carta pie di bawah menunjukkan kemasukan pelaburan asing dari negara terpilih ke Malaysia pada tahun 2009 dan tahun 2010. Soalan berbentuk umum. Tafsirkan kewujudan keadaan sedemikian. Skema jawapan yang diperuntukkan untuk soalan ini ialah 4+0, di mana calon membuat analisa data dan selepas analisa data, calon perlu memberikan analisa pengetahuan yang berkaitan dengan data yang diberikan. Kita tengok daripada soalan yang diberikan. Ada 2 tahun, iaitu melibatkan tahun 2009 dan tahun 2010. Justru untuk soalan ini, calon perlu membuat analisa secara perbandingan dan juga secara perubahan. Seterusnya, kita akan bincangkan soalan dengan lebih lanjut lagi. Pelajar yang saya hormati, kita akan bincangkan soalan. Kita tengok idea dari segi perubahan. Analisa idea secara perubahan. Daripada jadual tadi, cikgu telah menetapkan 3 idea yang terlibat yang berkaitan dengan analisa secara perubahan. Yang pertama yang berwarna merah, pelajar-pelajar boleh membuat analisa secara perubahan di bahagian jumlah keseluruhan. Daripada jadual yang diberikan, kita dapati bahawa jumlah keseluruhan menunjukkan pola peningkatan daripada tahun 2009 ke tahun 2010. Selain itu, ada idea yang kedua untuk analisa perubahan ialah kita tengok terdapat 2 negara yang menunjukkan peningkatan dari segi jumlah pelaburan dan juga peningkatan dari segi peratus, iaitu yang berwarna biru. Negara Amerika Syarikat dan negara China menunjukkan peningkatan dari segi nilai mutlak dan juga peratus. Itu adalah idea kedua yang calon boleh kupas dari segi perubahan. Seterusnya yang berwarna pink, negara Singapura dan Taiwan menunjukkan peningkatan dari segi nilai mutlak tetapi penurunan dari segi peratusan. Jadi daripada jadual yang diberikan, terdapat 3 idea perubahan, iaitu jumlah keseluruhan mengalami keadaan yang meningkat
negara Amerika Syarikat dan China mengalami peningkatan dari segi nilai mutlak, tetapi maafkan cikgu, negara Amerika Syarikat dan China mengalami peningkatan dari segi jumlah pelaburan dan juga peratusan. Manakala idea yang ketiga secara perubahan ialah negara Singapura dan Taiwan mengalami peningkatan dari segi nilai mutlak atau jumlah pelaburan, tetapi secara peratusan mengalami penurunan. Okey, seterusnya kita tengok analisis secara perbandingan. Okey, analisa idea secara perbandingan. Okey, pelajar-pelajar atau calon-calon boleh lihat perbandingan antara tahun 2009 dan tahun 2010. Okey, yang pertama kita tengok dari segi jumlah keseluruhan. Okey, di mana jumlah tahun 2010 nampaknya lebih tinggi berbanding dari jumlah tahun 2009. Itu adalah idea yang pertama dari segi perbandingan. Okey, seterusnya kita tengok di sana perbandingan secara idea perubahan. Cikgu akan bincangkan tentang idea perubahan terlebih dahulu sebelum cikgu bincangkan idea perbandingan. Untuk idea perubahan, cikgu ambil contoh yang idea pertama tadi, iaitu di bahagian jumlah keseluruhan. Daripada jadual yang cikgu sudah masukkan di sana sebagai rujukan data, calon-calon atau pelajar-pelajar boleh nampak tahun 2009 sebanyak 5215.8 juta. Dan tahun 2010 meningkat kepada 15790.7 juta. Jadi idea yang sepatutnya calon nyatakan ialah jumlah keseluruhan kemasukan pelaburan asing pada tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami peningkatan. Okey, jadi calon akan dapat 1 markah idea. Untuk markah huraian, calon perlu menyatakan data tahun awal dan data tahun akhir, di mana tahun awal adalah tahun 2009 manakala tahun akhir adalah tahun 2010. Jadi datanya adalah seperti berikut. Okey, pada tahun 2009 sebanyak RM5215.8 juta dan tahun 2010 meningkat kepada RM15790.9 juta, dan calon perlu membuat pengiraan peratus peningkatan dan juga peningkatan secara mutlak. Peningkatan secara mutlak ialah sebanyak RM10574.9 juta, manakala peratus peningkatan ialah 202.75%. Untuk pengiraan peratus peningkatan, calon perlu mengambil data tahun 2010 ditolak data tahun 2009, kemudian dibahagikan dengan data tahun 2009 dan didarab dengan 100 untuk mendapatkan peratus peningkatan. Dan data yang dikemukakan perlulah dalam 2 unit perpuluhan. Okey, sekiranya calon menyatakan data yang tidak tepat, maka huraian adalah kosong markah. Begitu juga sekiranya calon tidak menyatakan nilai dengan tepat. Okey, sebagai contoh soalan kita menggunakan nilai RM juta. Sekiranya calon hanya menyatakan RM tanpa menyatakan juta atau menyatakan nilai juta sahaja tanpa memberikan nilai RM, maka calon akan mendapat huraian kosong markah kerana unit yang dinyatakan tidak tepat. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Idea untuk perubahan di bahagian jumlah ialah jumlah keseluruhan kemasukan pelaburan asing pada tahun 2009 dan tahun 2010 menunjukkan peningkatan. Okey, huraiannya pada tahun 2009 jumlah pelaburan asing sebanyak RM5215.8 juta. Pada tahun 2010 meningkat kepada RM15790.9 juta, peningkatan sebanyak RM10574.9 juta dan peratus peningkatan sebanyak 202.75%. Dan sebab-sebab peningkatan kemasukan pelaburan asing adalah disebabkan oleh dasar kerajaan negara kita yang menggalakkan kemasukan pelabur asing. Justru berlaku peningkatan dari segi kemasukan pelaburan asing ke negara Malaysia. Untuk skema tadi 4+0, calon perlu menyatakan idea, memberikan huraian data dan memberikan huraian pengetahuan dalam satu perenggan kerana soalan ini berbentuk 4+0. Seterusnya, untuk idea perubahan yang kedua,
yang cikgu tandakan dengan color warna biru, kita tengok dari segi negara. Okey, terdapat dua negara iaitu Amerika Syarikat dan China dalam jadual yang diberikan mengalami peningkatan dari segi nilai mutlak dan juga peratusan. Okey, jadi idea yang sepatutnya kemasukan pelaburan asing dari Amerika Syarikat dan China mengalami peningkatan dari segi peratusan dan jumlah pelaburan. Jadi calon dapat 1 markah idea. Untuk markah huraian ataupun untuk menyatakan huraian, calon perlu mengambil contoh satu negara sahaja. Di dalam penyataan idea, calon perlu menyatakan kesemua negara yang terlibat dengan idea berkenaan. Tetapi untuk huraian data atau huraian, calon hanya perlu mengambil contoh satu negara dan cikgu ambil contoh di sini ialah negara Amerika Syarikat. Okay, untuk data asas tahun awal dan tahun akhir dan juga peratus, jadi cikgu ambil negara Amerika Syarikat. Begitu juga dengan nilai asas tahun awal tahun akhir, cikgu juga mengambil contoh Amerika Syarikat. Okay, contohnya negara Amerika Syarikat. Okay, tahun 2009 dari segi peratusan sebanyak 45.0%, tahun 2010 meningkat kepada 74.3%. Manakala dari segi data perubahan mutlak, okay, pada tahun 2009 sebanyak RM2347.11 juta, tahun 2010 meningkat kepada 11732.49 juta dan peningkatan adalah sebanyak RM9385.4 juta iaitu 399.90%. Untuk peningkatan peratusan dan peningkatan nilai mutlak, calon hanya perlu mengira di bahagian nilai mutlak sahaja iaitu di bahagian jumlah pelaburan. Untuk bahagian peratusan, calon hanya perlu menyatakan sahaja dan tidak perlu membuat pengiraan perubahan. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Untuk idea perubahan yang kedua, okay, terdapat dua negara yang mengalami peningkatan dari segi nilai mutlak dan juga peratusan iaitu Amerika Syarikat dan China. Jadi ideanya ialah kemasukan pelaburan asing dari Amerika Syarikat dan China mengalami peningkatan dari segi peratusan dan jumlah pelaburan. Okay, calon dapat 1 markah idea. Okay, untuk huraian, okay, sebagai contoh negara Amerika Syarikat. Okay, pada tahun 2009, peratusan pelaburan dari negara Amerika Syarikat sebanyak 45.0%. Pada tahun 2010 meningkat kepada 74.3%. Okay, manakala dari segi jumlah pelaburan, pada tahun 2009 sebanyak RM2347.11 juta, pada tahun 2010 meningkat kepada RM11732.49 juta, berlaku peningkatan sebanyak RM9385.4 juta iaitu 399.90%. Keadaan ini disebabkan oleh potensi pelaburan di Malaysia yang semakin meningkat atau Malaysia mampu berdaya saing dengan negara lain. Okay, menyebabkan pelabur dari Amerika Syarikat berminat untuk melabur di Malaysia. Justru mesti ada idea, ada huraian data dan ada huraian pengetahuan sekali dalam jawapan calon. Seterusnya, untuk idea perubahan yang ketiga, cikgu ambil contoh dua negara yang terdapat dalam jadual tadi yang cikgu tandakan dengan warna pink, di mana ideanya ialah jumlah pelaburan, okay, nilai mutlak meningkat tetapi secara peratusan mengalami penurunan. Jadi negara yang terlibat ialah negara Singapura dan negara Taiwan. Okay, ideanya kemasukan pelaburan asing dari Singapura dan Taiwan mengalami penurunan dari segi peratusan tetapi jumlah pelaburan semakin meningkat. Okay, ada dua negara dan calon perlu menyatakan kedua-dua negara dalam idea, manakala untuk bahagian huraian calon perlu mengambil satu negara sahaja sebagai contoh. Jadi cikgu ambil negara Singapura. Okay, kita tengok data asas tahun awal dan tahun akhir dari segi peratusan. Okay, pada tahun 2009 sebanyak 38.2%, tahun 2010 menurun kepada 13.7%, manakala dari segi data asas tahun awal dan tahun akhir untuk nilai mutlak atau jumlah pelaburan, pada tahun 2009 sebanyak RM
1992.44 juta. Tahun 2010 meningkat kepada RM2163.33 juta. Dan peningkatan secara peratus dan nilai mutlak ialah sebanyak RM170.9 juta, iaitu 8.58%. Okay, secara jelasnya, cikgu ulang semula idea. Okay, kemasukan pelaburan asing dari Singapura dan Taiwan mengalami penurunan dari segi peratusan, tetapi jumlah pelaburan semakin meningkat. Sebagai contoh, negara Singapura. Pada tahun 2009, peratusan kemasukan pelaburan asing dari Singapura sebanyak 38.2%. Pada tahun 2010 menurun kepada 13.7%. Manakala dari segi nilai jumlah pelaburan, pada tahun 2009 sebanyak RM1992.44 juta. Pada tahun 2010 meningkat kepada RM2163.33 juta, iaitu peningkatan sebanyak RM170.9 juta, iaitu 8.58%. Keadaan ini disebabkan oleh berlaku persaingan antara pelabur domestik dan pelabur luar negara, menyebabkan berlaku penurunan dari segi nilai peratusan pelaburan Singapura ke negara Malaysia. Seterusnya, sekarang kita akan bincangkan idea dari segi perbandingan. Okay, cikgu telah tandakan idea-idea yang berkaitan dengan perbandingan. Yang cikgu tandakan dengan warna merah adalah idea di bahagian jumlah keseluruhan, di mana pelajar-pelajar boleh tengok dari jadual yang cikgu berikan. Okay, jumlah pelaburan pada tahun 2010 lebih tinggi berbanding daripada jumlah pelaburan pada tahun 2009. Itu adalah idea pertama di bahagian perbandingan. Okay, manakala idea yang kedua di bahagian perbandingan ialah perbandingan secara mendata, iaitu negara yang paling banyak dan negara yang paling rendah, di mana negara Amerika Syarikat adalah paling tinggi, manakala negara China paling rendah pada tahun 2009 dan tahun 2010. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan kepada pelajar macam mana cara untuk menyatakan idea secara perbandingan. Okey, ideanya, jumlah keseluruhan kemasukan pelaburan asing tahun 2010 lebih tinggi berbanding tahun 2009. Jadi calon dapat 1 markah idea. Dan untuk bahagian huraian, calon perlu bagi jumlah pelaburan secara mutlak dan perbezaan antara tahun 2009 dan tahun 2010. Calon tidak perlu mengira perubahan dari segi peningkatan, kerana di bahagian sekarang adalah idea secara perbandingan dan bukannya idea secara perubahan. Justru calon perlu mencari perbezaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil, iaitu nilai antara 2010 dan 2009. Tidak perlu mencari perubahan. Okey. Jadi calon kena cari perbezaan, iaitu perbezaan sebanyak RM10574.9 juta. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Idea di bahagian perbandingan iaitu idea jumlah, di mana jumlah keseluruhan kemasukan pelaburan asing tahun 2010 lebih tinggi berbanding tahun 2009. Okay, pada tahun 2009, kemasukan pelaburan sebanyak RM5215.8 juta, manakala pada tahun 2010, kemasukan pelaburan ialah sebanyak RM15790.7 juta, perbezaan sebanyak RM10574.9 juta. Keadaan ini disebabkan oleh kestabilan politik, sosial dan ekonomi menggalakkan kemasukan pelaburan asing ke Malaysia. Jadi calon kena bagi idea bahagian data, analisa data, data mutlak dan juga perbezaan antara tahun terbesar dan tahun terendah. Okay, sebab-sebab juga perlu dinyatakan sekali di bahagian analisa data kerana soalan ini berbentuk 4+0. Seterusnya, sekarang adalah idea perbandingan antara negara, iaitu negara paling tinggi dan negara paling rendah. Cikgu sudah tandakan warna
Pink bagi Amerika Syarikat menunjukkan negara paling tinggi kemasukan pelaburan asing, manakala warna biru ialah negara China yang menunjukkan kemasukan pelaburan asing yang paling rendah. Jadi ideanya ialah kemasukan pelaburan asing paling tinggi pada tahun 2009 dan tahun 2010 ialah dari Amerika Syarikat, manakala paling rendah ialah dari China. Justru calon kena bagi huraian data untuk tahun 2009 dan tahun 2010. Okay, untuk tahun 2009, Amerika Syarikat sebanyak RM2347.11 juta atau 45.0% dari jumlah keseluruhan pelaburan pada tahun 2009 iaitu RM5215.8 juta. Okay, di mana untuk huraian data, calon perlu bagi data untuk negara Amerika Syarikat dan juga nilai keseluruhan. Okay, sekiranya tidak ada jumlah keseluruhan, maka huraian yang diberikan ialah kosong markah. Okay, seterusnya kita ambil nilai yang terendah iaitu untuk negara China. Okay, China sebanyak RM161.7 juta atau 3.101% daripada jumlah keseluruhan pelaburan pada tahun 2009 iaitu RM5215.8 juta. Okay, seterusnya untuk huraian data tahun 2010, kita tengok Amerika Syarikat sebanyak RM11732 juta atau 74.3% daripada jumlah keseluruhan pelaburan pada tahun 2010 iaitu RM15790.7 juta. Okay, manakala China sebanyak RM631.6 juta atau 4.0% dari jumlah keseluruhan pelaburan pada tahun 2010 iaitu RM15790.7 juta. Jadi calon kena bagi perbandingan antara Amerika Syarikat dan negara China untuk tahun 2009 dan tahun 2010. Okay, setiap data perlu ada nilai mutlak, peratus dan juga jumlah keseluruhan setiap tahun. Mana-mana data yang tidak mencukupi atau tidak lengkap, maka huraian adalah kosong markah. Okay, seterusnya calon kena bagi idea pengetahuan. Okay, sebab-sebab untuk menyokong idea ataupun menyokong huraian data yang telah diberikan. Okay, keadaan ini disebabkan oleh Amerika Syarikat merupakan rakan dagang utama Malaysia. Okay, untuk idea pengetahuan, calon tidak perlu bagi untuk kedua-dua negara. Memadailah sekiranya calon bagi idea pengetahuan untuk satu negara sahaja iaitu negara yang tertinggi Amerika Syarikat ataupun negara yang terendah iaitu China. Okay, calon tidak perlu bagi untuk kedua-dua negara untuk idea pengetahuan. Okay, jadi huraiannya, keadaan ini disebabkan oleh Amerika Syarikat merupakan rakan dagang utama Malaysia, menyebabkan kemasukan pelaburan asing dari Amerika Syarikat paling tinggi pada tahun 2009 dan tahun 2010. Seterusnya, okay, itu saja yang cikgu kongsikan bersama pelajar kita pada hari ini. Cikgu harap pelajar-pelajar sudah faham macam mana untuk membuat analisa soalan berbentuk umum dan macam mana calon membuat analisa data bagi soalan berbentuk cartapai. Okay, cikgu mengharapkan agar pelajar-pelajar dapat menjawab soalan pengajar am semester 3 dengan baik dan mendapat keputusan yang cemerlang. Sekian sahaja dari cikgu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.